Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita di bawah Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5. Minggu ini adalah minggu terakhir ya, PDPR Mencintaimu 25 hari. Ya, bersama-sama dengan saya ya, jurulatih hebat daripada SK Bukit Canggang, Cikgu Izzat Iskandar. Apa khabar Cikgu Izzat? Alhamdulillah baik Cikgu Fizi, terima kasih. Jadi untuk minggu ini ya, sebelum kita cuti raya haji, apa tajuk yang kita bincangkan Cikgu Izzat? Jadi seperti mana yang kita tahulah, jadi kita pada minggu ini kita akan meneruskan subjek pendidikan jasmani sebab minggu lepas dah pendidikan kesihatan. Betul tak Cikgu Fizi? Betul. Jadi Cikgu Izzat ada tengok tak jawapan-jawapan murid-murid kita dalam Google Meet? Dalam Google Form. Dalam YouTube ke Google Form? Google Form. Google Form ada. Oh, saya tertariklah dengan jawapan tu Cikgu Izzat. Saya ingat saya nak print out, boleh dijadikan satu bahan yang menarik, ya, evidence yang menarik berkaitan dengan pemilihan sahabat, ya, kesan sahabat jika mengkhianati kita. Memang satu topik yang menarik. Tak apa, itu minggu lepas. Kita lihat topik minggu ni. Jadi Fitri, kan, kita dah belajar tentang 3 sukan, betul tak Fitri? Sorry, 3 macam ni. Ya. Kita belajar pasal bola sepak. Betul. Bola baling. Betul. Dan juga hoki. Ya, betul. Mula-mula kita belajar pasal serang dan menang, betul tak? Ya, betul. Lepas tu kita belajar pula pasal defend, betul tak Cikgu Fitri? Ya, betul. Minggu ni kita belajar pasal tackle dan juga score. Tackle dan menjaring. Ya. Saya pada asalnya perkataan tackle tu macam perkataan bahasa Inggeris, tackle. Tapi mungkin telah jadi kata pinjaman. Jadi tackle tu telah dimelayukan. Jadi itu tajuk kita pada minggu ini, tackle bijak dan menjaring. Betul Cikgu Fitri. Baiklah, mari kita lihat objektif kita pada hari ini. Diharapkan murid-murid jika ada kelapangan dapatlah melakukan aktiviti-aktiviti yang seperti mana yang telah saya sebutkan ini. Yang pertama, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah melakukan tackle dan menjaringkan gol dengan lakuan yang betul. Jadi bagaimana kita nak melakukan tackle yang bersih, yang tidak mencederakan pihak lawan. Dan selain itu, kita akan belajar juga bagaimana hendak menjaringkan gol dengan lakuan yang betul. Ya, ada banyak cara. Okay, apa kriteria kejayaan kita pada hari ini, Cikgu Izzat? Jadi kita punya kriteria kejayaan adalah ada 2. Yang pertama, awak melakukan sekurang-kurangnya 2 kemahiran tackle. Sebab kita akan belajar lah. Ada 3 kalau tak saya Cikgu Fitri, betul tak? Ya, betul. Ada 3 kemahiran tackle. Betul. Ada 3 jenis kemahiran tackle dan ada 3 jenis kemahiran menjaring. Betul Cikgu Fitri? Betul. Jadi awak kena mahir sekurang-kurangnya 2. 2 tackle, 2 menjaring. Ya. Boleh buat di waktu lapang ya. Jadi sebelum tu kita kena tahu dulu apa itu tackle. Kenapa kita kena belajar tackle. Jadi kemahiran tackle ni atau dalam bahasa yang saya belajar dulu bentis. Itu saya tahu kalau bahasa Terengganu cakap apa ya? Ada istilah lain tak? Peteh. Ada istilah juga ya. Jadi kemahiran tackle ni ialah satu kemahiran asas untuk mengatasi atau merampas bola dari pihak lawan. Dia berbeza dengan kemahiran mengadang yang kita belajar dulu ni. Mengadang ni kalau ada peluang, yang ini tak ada. Maknanya kita kena atasi dan rampas bola dari pihak lawan. Jadi kepentingan atau tujuan kemahiran ini ialah dapat melindungi, menghalang dan menguasai bola dari pihak lawan. Terutamanya kalau dah berhadapan dengan, dah dekat dengan pintu gol kita kena cuba atasi. Itu definisi kemahiran tackle. Cikgu Fitri, saya ada satu soalan lah berkenaan dengan tackle ni. Ya saya. Kalau tackle girlfriend, tackle boyfriend tu maksud dia apa Cikgu Fitri? Alamak, itu di luar tajuk tu. Itu kena PM tepi. Okey, jadi ini adalah teknik tackle. Okey, untuk tackle bola kan. Yang pertama, kita sebagai pemain perlu merapatkan diri. Kita kena rapat dulu dengan opponent kita, dengan pihak lawan. Kita kena membayangi. Maksudnya kita kena shadow. Maksudnya shadow ni kita tengok kaki dia, tengok bola, tengok pergerakan badan dia. Maksudnya kita tengok, kita follow rapat tapi jangan masuk lagi. Kita shadow. Maksudnya kita follow lah.
dan menunggu masa yang sesuai untuk melakukan tackle. Bila ada timing yang cantik, dia dah banyak sangat dribble, kita pun tackle. Itulah teknik yang pertama. Yang kedua, pemain perlu segera menguasai bola sebelum pihak lawan menghantar bola kepada rakannya. Maksudnya sebelum dia pass bola, contohnya saya lawan Cikgu Fitri, sebelum Cikgu Fitri pass dekat kawan Cikgu Fitri, saya dah kena rampas bola tu. Saya kena ambil balik kuasa bola tu dan kuasai bola tu. Itulah teknik dia. Macam mana yang ketiga, yang keempat, Cikgu Fitri? Ya, yang ketiga, pemain perlu berusaha melakukan tackle tanpa menjatuhkan badan. Tetapi kebiasaannya pemain memang akan menjatuhkan badan. Ya, pengalaman Cikgu Izzat sebagai pemain yang profesional dalam Liga Super, tengok gaya dia selalu menjatuhkan badan. Sebab itu satu-satunya cara untuk kita boleh merampas bola. Ya, kalau boleh kita elakkanlah. Okay, yang keempat, elakkan tackle secara kasar. Kalau dalam bola sepak, kita tak dibenarkan tackle dari belakang. Betul Cikgu Izzat? Tackle dari belakang dan juga tackle double leg. Dan nanti nak tahu apa maksudnya, boleh tanya Cikgu Izzat. Ya? Jadi tackle secara kasar atau sengaja hingga menyebabkan kecederaan kepada pihak lawan. Ni kalau kita sengaja tackle, maksudnya kita bukan nak rampas bola, tapi kita sengaja tackle dia supaya dia jatuh. Ini boleh mendatangkan kecederaan. Cikgu Izzat, kadang nak tanyalah pengalaman sebagai pemain bola sepak profesional negara ni. Kalau pemain ini tackle secara sengaja atau secara kasar, apakah hukuman yang diberikan kepada pemain ini kalau dalam bola sepak? Kalau dalam bola sepak, dia bergantung kepada situasi permainan dan juga masa. Contohnya kita berada di, contohlah saya lawan Cikgu Fitri. Cikgu Fitri tackle saya di kawasan pertahanan Cikgu Fitri. Jadi kemungkinan besar Cikgu Fitri akan dikenakan kad merah. Alamak, kad merah terus ya? Sebab saya ada peluang yang besar untuk menjadikan gol, tapi sebabkan Cikgu Fitri tackle saya tak dapat menjadikan gol. Kita tengok situ. Begitu juga kalau di awal-awal permainan, biasanya ref akan bagi kad kuning sahaja. Kad kuning. Jadi kepada murid-murid sekalian, berhati-hati ketika mengamalkan atau melakukan teknik tackle. Okey, Cikgu Izzat, mari kita sama-sama lihat beberapa contoh video kemahiran tackle merangkumi 3 sukan, iaitu bola baling, hoki dan juga bola sepak.
menarik lah video ni Cikgu Izzat. Saya rasa video ni memang menarik lah. Saya rasa Cikgu Fitri yang sediakan itu tak? Tidak, kita sediakan sama-sama sebenarnya. Okey, seterusnya kemahiran yang kedua kita belajar pada hari ini ialah kemahiran menjaring, iaitu menjaringkan goal atau mendapatkan mata. Okey, jadi apakah definisinya? Jadi definisi kemahiran menjaring ialah kemahiran mendapatkan mata atau jaringan, atau istilah yang selalu kita suka sebut ialah goal, ya, untuk pasukannya seterusnya memenangi sesuatu perlawanan. Jadi jaringan ni penting kemahiran ni, ya, sebab kita nak menang, kita kena banyakkan mendapatkan mata atau jaringan. Jadi pasukan yang paling banyak menjaring adalah pasukan yang akan memenangi perlawanan. Contohnya Cikgu Izzat menjaringkan 3 gol. Pasukan saya menjaringkan 1 gol. Jadi pasukan Cikgu Izzat memenangi perlawanan itu kerana bilangan jaringannya lebih tinggi daripada pasukan saya. Itu yang dimaksudkan dengan kemahiran menjaring. Betul Cikgu Fitri. Jadi kita pergi kepada teknik menjaring. Yang pertama, jaringan atau gol boleh dilakukan menggunakan tangan, kaki ataupun peralatan. Sebab kita akan belajar 3 teknik ni kan. Contohnya tangan berkenaan dengan bola baling, kaki bola sepak, peralatan menggunakan permainan hoki. Jadi dalam permainan bola baling, jaringan boleh dilakukan dengan menggunakan semua bahagian badan kecuali kaki. Jadi yang bola baling tak boleh menjaring menggunakan kaki. Tangan boleh, bahu boleh, badan boleh, kepala pun boleh. Betul tak Cikgu Fitri? Betul. Itu kelebihannya. Tapi guna kaki tak boleh pula. Kaki tak boleh. Bagaimana pula dengan bola sepak dan hoki Cikgu Fitri? Okey, dalam permainan bola sepak, jaringan boleh dilakukan dengan menggunakan semua bahagian badan kecuali tangan. Okey, maksud tangan di sini daripada jari jemari kita hingga ke lengan. Betul ke Cikgu Izzat? Sampai ke lengan kan? Jadi kalau kita tolak guna lengan kita, dikira gol atau tidak? Tak gol Cikgu Fitri. Tak gol ya? Kira foul. Maknanya tak boleh. Tapi kalau kamu menjaringkan menggunakan dada, kaki, lutut, kepala, boleh. Itu baru dikira jaringan. Okey, itu dalam permainan bola sepak. Nanti Cikgu Izzat betulkan saya kalau salah ini berkaitan dengan bola sepak. Betul Cikgu Fitri. Ya. Dalam permainan hoki, jaringan hanya boleh dilakukan dengan menggunakan kayu hoki sahaja. Ya. Kamu tak boleh tendang, tak boleh tolak menggunakan tangan, ya. Semua tak boleh. Mesti menggunakan kayu hoki. Itu dalam permainan hoki. Okey, teknik seterusnya Cikgu Izzat. Okey, yang pertama, seorang penyerang perlu peka kepada kedudukan penjaga gol. Jadi contohnya Cikgu Fitri sebagai seorang penyerang ataupun striker bola sepak. Ingat saya penjaga gol tadi. Bukan, Cikgu Fitri striker, saya yang keeper. Jadi Cikgu Fitri akan tengok kedudukan saya di gol, di tiang gol. Cikgu Fitri tengok saya duduk tengah-tengah ke, di sebelah kanan ke, di sebelah kiri. Jadi sebab apa? Percubaan membolosi gawang seharusnya dia akan jauh daripada penjaga gawang. Sekiranya Cikgu Fitri nampak saya di belah kanan, Cikgu Fitri akan shoot atau mencuba menjaringkan gol di sebelah kiri. Jadi percubaan membolosi gawang seharusnya dilakukan jauh dari penjaga gol. Jangan kita dah hampir sangat baru kita nak jaringkan. Ya, sebab kalau kita dah hampir, peluang penjaga gol untuk menahan bola kita adalah sangat tinggi. Tapi kalau dari jauh, macam Cikgu Izzat tadi sebutkan, kalau penjaga gol berada di sebelah kanan, kita akan cuba menjaringkan di sebelah kirinya. Betul Cikgu Izzat ya? Betul. Itu pengalaman tu. Pengalaman tu sangat penting dalam permainan ini. Okey, seterusnya Cikgu Izzat. Okey, seterusnya seorang penyerang mesti bergerak dengan pantas untuk membuat percubaan ke arah gol. Sebab apa kita bergerak dengan pantas? Sebab bila kita nak skor, pemain lawan atau pemain pertahanan pihak lawan akan cuba untuk tackle kita. Jadi dia saling berkait. Sebab tu kita kena pantas. Kalau tak, kita kena tackle. Ni seterusnya Cikgu Izzat, ni soalan cepu emas. Ketika Cikgu Izzat sedang cuba menjaringkan gol, pernah tak Cikgu Izzat kena tackle? Pernah Cikgu Fitri. Aduh. Saya rasa semua pemain penyerang mesti pernah di tackle punya.
Oh, tak apa. Jangan ditackle dengan buah hati sudah. Okey, seterusnya. Itu lain. Okey, seterusnya, kebolehan mencari ruang dan menerima hantaran dapat membantu menjaringkan gol. Sebab tu kita kena macam dalam istilah universal dia orang cakap kita kena find space. Maksudnya kita kena cari ruang. Maksudnya bila cari ruang ni, katakanlah Cikgu Fitri pemain pertahanan pihak lawan saya. Saya striker. Jadi saya kena cari ruang di mana Cikgu Fitri tak boleh nampak saya dan Cikgu Fitri susah untuk mengejar saya. Dan saya kena cari ruang untuk menggelecek Cikgu Fitri supaya saya ada cukup ruang dan saya boleh terus menjaringkan gol. Yang kedua, berkenaan dengan menerima hantaran, saya kena menerima hantaran dengan tepat dan juga baik. Maksudnya bila katakanlah kawan saya bagi bola kat saya kena menerima bola tu tanpa sebarang masalah. Maksudnya tanpa saya tertampan ke tempat lain. Maksudnya stop ball dengan cantik. Macam tu. Ini satu pengalaman yang sangat berharga ya, daripada salah seorang pemain ya yang mempunyai banyak pengalaman dalam menjaringkan gol. Saya pun terpesona lah bila mendengarnya. Okey, mari kita sama-sama melihat contoh-contoh atau teknik-teknik menjaring. Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang cara-cara teknik menjaring bola baling yang baik. Saksikan. Гра-та-та-та-та, стреляй, па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та, стреляй, па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та, я так люблю тебя, моя бэби-мама. Тебе не нужны ключевые фразы, своей красотой убила побегата. Они попали с небес, ну и ладно. Jadi Cikgu Fitri. Berkaitan dengan menjaring. Okey. Jadi tadi ditunjukkan dalam permainan bola baling tadi ada beberapa teknik ya, balingan atas dan juga balingan bawah dan juga balingan ketika melompat di udara. Jadi teknik ni memang agak sukar, tapi kalau kita belajar jaringan ini atau teknik menjaring ini tidak mustahil ya, dan dia juga video tu ada juga menunjukkan unsur maju bagaimana kita hendak menjaringkan gol dalam permainan bola baling tadi. Dan kita tak tunjuk video bola sepak. Saya rasa video bola sepak saya rasa
Sekejap Cikgu Fitri. Sebab video tadi hoki, bola sepak belum lagi. Saya rasa video bola sepak terkat lah Cikgu Fitri. Oh, terkat. Okey. Tak apa. Jangan risau. Okey. Nanti kita akan masukkan versi yang penuh. Kita ketika menjaringkan hoki dan juga bola sepak. Tapi kalau bola sepak ni saya percaya semua murid tahu bagaimana hendak menjaringkan bola sepak. Betul tak Cikgu Izzat? Betul Cikgu Fitri. Seperti mana semalam ya, pasukan kegemaran Cikgu Izzat telah memenangi pertandingan Euro 2020. Tahniah Cikgu Izzat. Ramalan Cikgu Izzat memang benar belaka. Itali juara. Okey, rumusan PDPR kita pada hari ini. Jadi saya telah maklumkan pada awal-awal tadi, kemahiran tackle ni ialah satu kemahiran asas untuk merampas atau mengatasi bola dari pihak lawan. Yang kedua, kemahiran menjaring yang kita belajar. Jadi ada dua ya, ada dua kemahiran, iaitu tackle dan juga menjaring. Jadi kemahiran menjaring juga satu kemahiran yang sangat penting kerana menjaring ini kita akan mendapatkan mata atau jaringan atau gol untuk pasukan seterusnya memenangi sesuatu perlawanan. Sangat penting. Kalau seri, Cikgu Izzat, perlawanan akhir ni, seri. Kalau seri akan diheret ke masa tambahan. Okey. Kalau seri juga, barulah kita ke penalti. Tu yang penting sebenarnya. Penalti tu yang penting. Nampak mudah tapi belum tentu kita boleh menjaringkan. Betul. Itu penalti. Okey, dan yang terakhir sekali, kedua-dua kemahiran ini adalah kemahiran asas di bawah kategori serangan. Saya percaya ini adalah tajuk terakhir yang akan kita belajar di bawah kategori serangan. Jadi Cikgu Izzat, apa pandangan Cikgu Izzat berkaitan dengan tajuk ni? Jadi sebenarnya sepanjang saya rasa kita dah belajar ni seminggu sekali, jadi kita dah cover topik ni sebanyak 3 minggu, betul Cikgu Fitri? Betul, 3 minggu. Jadi kita dah cover dah topik bola baling, bola sepak dan juga hoki selama 3 minggu. Kita dah belajar tentang segala aspek lah Cikgu Fitri kan? Ya. Dah belajar mengenai gelecek, kita dah belajar mengenai hantaran. Ya, betul. Kita belajar mengenai menghadang. Ya, betul. Kita juga belajar mengenai scoring tadi, menjaring dan juga tackle. Jadi secara asasnya awak dah tahu apakah teknik untuk ketiga-tiga sukan ini, iaitu sukan tangan, sukan kaki dan juga sukan peralatan. Jadi dengan harapan besar, harapan kami berdua agar awak semualah dapat mengaplikasikan apa yang kita dah pelajari dalam sukan yang anda akan join nanti. Ya, betul tu. Ya. Jadi ketiga-tiga sukan ni yang kami pilih ni adalah sukan yang murid-murid pernah lihat. Ya, macam bola sepak, satu sukan yang sangat popular di Malaysia. Murid-murid pun tahu. Kadang-kadang murid-murid lebih hebat daripada cikgunya juga ni berkaitan dengan undang-undang. Ya. Kemudian bola baling, ya, bola baling pun ada tackle sebenarnya. Selama ni mungkin ramai tak tahu bagaimana nak tackle dalam bola baling. Dan juga hoki. Ya, semua murid tahu hoki, macam mana nak main dan sebagainya. Jadi harapan kami besarlah agar semua kemahiran yang kami terangkan selama 3 minggu ini dapat memberi impak dan juga pengetahuan kepada murid-murid semua. Okey, Cikgu Izzat. Jadi kita tawakufkanlah kelas kita hari ini Cikgu Fitri. Ya, saya pun rasa kita bertemu lagi. Lepas ni kita akan bercuti selama seminggu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas Raya Haji. Okay, terima kasih banyak kepada Cikgu Fitri kerana bersama dengan saya dan terima kasih kepada murid-murid kerana menonton video ini ke akhir rancangan. Betul. Jadi kekal sihat walaupun di PKPD. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye-bye. Okey, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi.